Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tamim bil khair. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa tazawwadu fa inna khaira zadi taqwa. Muslimin, muslimat, sahabat-sahabat, geng ustaz semua, pertubuhan pendukung pencinta ulama, apa khabar? Perbanyakkan syukur kita, istighfar, muhasabah diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga kita makin dekat dengan mati, makin dekat dengan mati, makin dekat dengan mati, makin baik kita dengan Allah. Makin baik amal kita, makin baik hubungan kita sesama manusia. Tuan-tuan, kita semua hidup dah berapa tahun? Ada yang dah hidup 50 tahun, ada yang dah hidup 60, 70, ada yang dah hidup 40 tahun, ada. Semua ada. Cuba kita fikir sekejap. Kalau kita dah hidup 40 tahun, boleh pergi ke lagi 40? Tak boleh kan? Kalau kita dah hidup 50 tahun, boleh pergi tak lagi 50 tahun? Tak ada orang berani jawab, boleh. Semua kata. Kalau yang dah kata 30 tahun, lagi 30 boleh. Mana sekali ganda lagi, nak pergi 60. Kalau umur 40, nak pergi sekali ganda, nak lagi 40. Nak jadikan 80, boleh. Ramai yang jawab, tak boleh Ustaz. Tak yakin, rasa macam tak sampai je. Rasa macam tak sampai je. Dan itu kerja Allah, tapi kita rasa macam tak sampai. Maknanya apa sahabat-sahabat? Maknanya masa ke depan kita ni lebih pendek. Lebih pendek. Masa ke depan kita ni lebih pendek. So, bila masa ke depan kita lebih pendek, apa bekal kita? Apa bekal kita sahabat-sahabat mata Allah Subhanahu Wa Taala? Seperti mana kata Imam Syafi'i rahimahullah taala, tok guru besar kita. Imam Syafi'i kata apa sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala? Imam Syafi'i kata, aku heran dengan manusia. Aku heran dengan manusia. Dia nak pergi syurga, tapi dia sedang melalui jalan-jalan neraka. Kan? Waalaikumsalam, Puan Fauziah Abdullah. Dia nak pergi syurga, tapi dia lalu jalan neraka. Apa dia? Dia keluar rumah tak tutup aurat. Nampak? Dengan jiran dia bergaduh. Duit ringgit rezeki, dia tak tentu halal haram, janji ada duit. Disko kelab malam, dia kunjungi masjid surau, dia tak datang. Waalaikumsalam, Puan Lina Aziz. Boleh faham tak? Dia nak pergi syurga, tapi jalan neraka dia sedang lalu, kata Imam Syafi'i. Aku pelik orang macam ni. Lisan dia tak jaga, gaya hidup dia tak jaga, pergaulan dia tak jaga, makan minum dia tak jaga, ahli keluarga dia tak jaga. Ini Imam Syafi'i kata aku pening. Kalau bahasa kita sebut pening. Hari ni sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, InsyaAllah. Baik, hari ini kita sambung Bilal bin Rabah radhiyallahu ta'ala anhu. Bilal bin Rabah radhiyallahu ta'ala anhu. Semalam kita dah baca. Kena insyaAllah kita sambung lagi hari ini sahabat-sahabat. Satu tajuk yang ingatkan apa? Brefa Yazid Islahuddin Rahman. Petik nama. Petik nama kawan-kawan family. Kita tengok live ni. Tuan-tuan, kita berada di taman-taman syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Taman-taman syurga Allah Subhanahu Wa Taala yang Nabi sebut Raudah. Raudah atas muka bumi ni ada dua sahabat-sahabat. Satu Raudatun Nabi di Masjid Nabi di Madinah. Buat masa sekarang kita masih lagi berhalangan, Covid tak boleh pergi. Doakan tahun depan lah insya-Allah. Kan? Dan Raudah lagi satu apa dia? Raudah lagi satu lah taman-taman syurga, iaitu majlis ilmu. Inilah dia. Masjid surau ke, kita sedang tengok forum kat TV ke. Sekarang ni forum buat banyak live, ustaz-ustaz banyak buat live, buat program live, handphone ke apa segala macam. Boleh faham tak? Itu semua Raudah, taman syurga.
Taman syurga. Baik nak, insya-Allah. Allahu akbar. Dari setiap 10 orang semenjak munculnya agama itu sampai sekarang, bahkan sampai ini kita dah baca peringatan bawah ni, kita baca peringatan ni. Sahabat-sahabat, kenapa kita baca kisah para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in ni? Kita ingat satu hari Nabi sebut, khairun nasil qarni summa alladhina yalunahum summa alladhina yalunahum. Baik, Nabi kata sebaik-baik zaman, sebaik-baik manusia, khairun nas, sebaik-baik manusia, si qarni, zaman aku, kurun aku. Summa alladhina yalunahum summa alladhina yalunahum. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, Nabi kata sebaik-baik manusia yang hidup zaman aku. Siapa dia? Para sahabat. Ini kita baca. Lepas tu summa alladhina yalunahum, orang yang selepas itu tabi'in. Summa alladhina yalunahum tabi'in. Okey, insya-Allah sahabat-sahabat. Okey, ringkas. Penceramah-penceramah para asatizah lain dah sebut, ana sekadar nak ulang saja. Apakah yang dimaksudkan para sahabat? Apakah yang dimaksudkan tabi'in? Insya-Allah. Baik. Ummu Dafinah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz Ismaidin. Apa khabar Ustaz? Sihat nak? Waalaikumsalam Ustaz. Alhamdulillah, ada semua sahabat-sahabat ahli syurga. Amin. Tiap-tiap pagi Ustaz Ismaidin dia bagi salam, dia doa kita semua jadi masuk syurga. Amin, amin ya Rabb. Baik. Sahabat ni orang yang hidup sama zaman dengan Rasulullah. Dia hidup sama zaman. Syarat nombor 1, sama zaman. Syarat nombor 2, lebih kuat, dia kena tengok wajah Nabi, sempat melihat wajah Rasulullah. Dan ketiga, lebih kuat, dia kena beriman. Kena beriman dengan Nabi SAW. Hidup zaman Nabi, sempat tengok dan beriman. Ini sahabat. Hidup zaman Nabi, beriman, 2 syarat ni ada. Tapi dia tak sempat tengok Nabi. Dia turun kategori tabi'in. Walaupun dia sama zaman dan dia beriman, tapi dia tak ada jumpa Nabi, dia turun jadi tabi'in. Siapa ni sahabat-sahabat? Siapa dia ni? Raja Al-Ashamah An-Najashi. Raja Najasyi. Dia di Habsyah. Dia di Habsyah. Dia sama zaman dengan Nabi, tapi dia masuk Islam melalui sahabat. Nabi hidup lagi, bukan Nabi wafat. Nabi masih hidup. Cuma dia tak pernah jumpa Nabi. Dia turun kategori jadi tabi'in. Itu sahabat-sahabat mata Allah Subhanahu wa taala. Dia sama zaman dengan Nabi, syarat ada. Sempat melihat Nabi, 2 syarat ada. Tapi dia tak beriman. Dia bukan sahabat, dia musibat. Abu Jahal. Sama zaman, sekampung lagi. Boleh faham? Quraisy sama dengan Nabi, tapi tak beriman. Tengok wajah Nabi, tiap-tiap hari tengok wajah Nabi. Boleh faham ya? Dia jatuh kategori bukan jatuh. Yang Allah sebut dalam Quran, aku ciptakan kamu sebaik-baik kejadian, asal taqwi, thumma radadnahu asfala safilin. Lalu mereka terumban ke lembah yang paling hina, kata Allah. Sehingga melakukan sifat-sifat kehaiwanan, kebinatangan. InsyaAllah. Baik. Kita sambung kisah Bilal bin Rabah radhiyallahu ta'ala anhu. Alhamdulillah. Anda akan dapat menanyakan kepada setiap anak yang masih merangkak pada peringkat merendah, sama ada Mesir, Pakistan, Malaysia, Indonesia atau China, di Amerika Utara, Selatan, Eropah dan Asia, Iraq, Syria, Turki, Iran, dan Sudan, Tunisia, Aljazair. Aljazair ini sebenarnya tanah Arab lah. Maghribi, pendek kata, seluruh permukaan bumi yang didiami oleh kaum muslimin. Anda akan dapat menanyakan pada setiap remaja Islam, siapakah Bilal, wahai fulan? Tentulah akan keluar jawapan yang lancar, ialah muazzin Rasulullah SAW. Pada mulanya ia seorang hamba sahaya yang disiksa oleh tuannya dengan batu panas agar ia meninggalkan Islam. Tapi jawapannya ahad, ahad. Allah Maha Esa, Allah Maha Esa. Baik, sahabat-sahabat. Kata tuan kita rahimahullah ta'ala, Dr. Khalid Muhammad Khalid rahimahullah ta'ala, kan? Dia kata, kita tanyalah seluruh pelosok dunia yang Islam lah. Kita tanya daripada kecil-kecil budak, sampailah
yang dah hak nyawa nak habis nyawa. Siapakah Bilal bin Rabah? Semua akan jawab muazzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah tabarakallah. Semua orang tahu Bilal. Kan semalam kita dah sebut Bilal ni sahabat-sahabat, laungan azan dia sampai ke hari ini tak pernah putus seluruh dunia. Kan? Kelang masuk waktu, subuh sekian waktu. Gombak beza 2-3 minit. Sepang lari 2-3 minit. Sabak berenam lari bersambung-sambung. Itu baru dalam Selangor. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz nanti Ustaz sebut nombor handphone slow sikit ya. Ana nak tulis. 013 013 2072 2072 749 749. Alhamdulillah. 013 2072 749. Siapa sempat tolong salin. InsyaAllah. Baik. Semua orang kenal Bilal. Laungan azan dia bersambung sampai seluruh pelosok dunia ya Allah. Sampai kiamat. Illa yaumul qiyamah. Masya Allah. Tuan-tuan bayang berapa banyak pahala. Tuan-tuan, orang yang berjawatan sebagai muazzin, kita panggil Tok Bilal, Tok Bilal. Nama Bilal lah tu. Orang yang memegang jawatan muazzin, Tok Bilal, Nabi sebut apa tuan-tuan? Di padang mahsyar, muazzin ni, leher dia macam leher unta, panjang. Allah Ustaz, uduhnya leher unta jadi kita. Bukan itu maksud dia tuan-tuan. Maksudnya bukan rupa paras itu. Maksudnya tuan-tuan, padang mahsyar ni tuan-tuan. Padang mahsyar, ada hadis Nabi sebut, peluh duduk sini, peluh duduk sini, peluh duduk sini. Peluh ni bau busuk kau bau wangi tuan-tuan. Ya Allah kan. Orang Kelantan kata busuk kohong. Orang Kelantan kata busuk kohong bau peluh ni tuan-tuan. Kan, bau pekong busuk. Tapi leher zirafah ni tinggi. Boleh faham kan? Satu, gambarannya dia selamat daripada suasana tu. Yang kedua tuan-tuan, orang tinggi ni, Allahu Akbar. Terima kasih Ustaz Ayin. Masya Allah. Ustaz Ayin share nombor Ana. Masya Allah, tabarakallah. Sihat sana? Alhamdulillah. Ya Allah. Durian susu semua. Aduh. Baik, insyaAllah. Tuan-tuan. Satu, yang keduanya, orang tinggi dengan orang rendah. Beza tak? Oh, kalau dia berjalan, kan? Kalau dia berjalan, tuan-tuan, Matur SWT, selangkah dah sampai ujung dah. Ini muazzin ni pada mahsyar besok. Yang kedua, orang tinggi dia boleh nampak semua view tuan-tuan. Dia boleh nampak semua view. Ini muazzin di padang mahsyar besok. Nah, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Masya-Allah. Ustaz Ismail. Cantik baju Maulana, subhanallah. Ini baju dek, baju ARC yang kita buat cetakan khusus edisi apa namanya? Edisi Fast Takim di Pantai Tok Jembal lah gitu. Alhamdulillah, kata Tuan Haji Yusof. Terima kasih Ustaz, Ana nak order madu insyaAllah. Okey, boleh WhatsApp Ana. Madu tualang, madu sidir Yaman, madu habatus sauda dari Mesir. Baik, kita sambung. Anda akan dapatkan, semua orang kenal Bilal. Okey? Baik, sahabat-sahabat. Ialah muazzin Rasulullah pada mulanya seorang hamba. Tokai dia nama apa tokai dia? Tokai dia Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf. Anda nama tokai Bilal bin Rabah ni. Musyrik lah, sampai kematilah musyrik. Dia termasuk antara orang yang terbunuh dalam perang Badar yang Nabi doa sebiji-sebiji sebut nama dia. Sebiji-sebiji sebut nama dia. Boleh? Lalu dia, waktu dia masuk Islam, sahabat-sahabat, dia ditindih di tengah panas padang pasir. Mekah, ini cerita Mekah tau. Cerita Mekah. Sahabat-sahabat, Bilal ditindih dengan batu besar tak dada, tanpa alas, tak ada baju. Tak ada baju. Tuan-tuan, kalau cari lagi CD ni, tuan-tuan type YouTube. Muhammad utusan terakhir. Subhanallah. Terbitan kata silakan lu benan kot. Ini dia berbentuk animasi, tapi dia tak lukislah wajah Nabi kita tu. Wajah Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar dia tidak gambarkan. Tapi Bilal ada. Baik, tuan-tuan beli CD tu bagi anak-anak tengok. Subhanallah, sangat bagus. Cerita tu walaupun dia kartun, dia memenangi anugerah animasi ke begitu terbaik 3 tahun tak silakan berturut-turut. Tapi dia lama dah, tahun
tahun 90-an ke tahun 2000 cerita tu. Muhammad utusan terakhir, dia cedok tuan-tuan, dia cedok hampir 100% ataupun 90% lah daripada kitab Sirah Ibnu Hisham rahimahullah taala. Kitab Sirah Ibnu Hisham tuan-tuan adalah kitab sirah yang kedua selepas kitab Sirah Ibnu Ishaq. Kitab Ibnu Ishaq dah tak ada datang muka bumi hari ni, ditenggelamkan oleh Mughul sewaktu mereka memasuki Baghdad di Sungai Furat. Sampai ulama kata Sungai Furat tu orang boleh lalu begitu lah. Jutaan, ribuan buah kitab direndam dalam Sungai Furat oleh tentera Mughul. Genghis Khan dulu ni, Khan tu tidak termasuk Shah Rukh Khan. Kan? Jadi sampai Sungai Furat tu jadi hitam dengan dawat-dawat kitab. Termasuk yang dibenamkan dalam sungai tadi adalah kitab Sirah Ibnu Ishaq, kitab sirah yang pertama. Ibnu Ishaq 152 Hijrah. Lalu kitab Sirah Ibnu Hisham diambil dari situlah. Kitab Sirah Ibnu Hisham ada sampai sekarang. Di tanah air kita pada edisi terjemahan pun ada. Jadi filem animasi Muhammad utusan terakhir tu diambil daripada Ibnu Hisham. Sangat bagus, mudah faham tuan-tuan. Dan dalam tu ada watak lah. Bilal bin Rabah sedang melakukan azan, subhanallahil azim, sahabat-sahabat. Ada Bilal sedang melakukan azan. Kan? Ada dalam tu watak-watak sahabat-sahabat ada. Tapi sahabat-sahabat yang hebat-hebat tidak digambarkan wajah. Bukanlah kata Bilal ni tak hebat. Hebat. Ni kita nak baca ni. InsyaAllah. Baik. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Bila dia ditindih tu tuan-tuan. Tuan-tuan. Kota Mekah ni. Dia lebih panas pada Madinah tau. Iklim di Mekah lebih panas dari lebih panas dari Madinah. Boleh? Kalau katalah Madinah katalah Madinah musim sejuk. Musim sejuk Madinah belah-belah degree, kritikal 10 degree, tak turun salji lagi lah. Tapi negara lain ada salji. Jordan salji. Jordan degree negatif 0, 1. Jordan kalau musim sejuk. Kalau Madinah belah-belah pun tuan-tuan, kalau mari angin bertiup musim sejuk, kalau kemuncak sejuk Madinah pun tuan-tuan, ya Allah ya Tuhan. Saya silap kita tuan-tuan, apa nak sebut ni, pakai jaket, lepas jaket, atas pada jaket tu kita bubuh lagi ridak kita, buka ridak buat selimut. Tuan-tuan, sebab tu musim sejuk di sana, tuan-tuan jangan terkejut, kain cadar tu, kain selimut tu dijahit buat jubah. Jangan buat pasal. Tetapi Madinah tidak begitu. Musim panas Madinah, Mekah, musim panas Madinah 30 lebih, 40 lebih. Pergi Madinah 50, 55 tuan-tuan. Tuan-tuan main degree begitu tinggi, Bilal kena letak atas padang pasir, tindih batu besar. Tindih betul supaya jangan bergerak, jangan lari. Tuan-tuan. Ya Allah ya Tuhan. Dia dah lah kulit metalik, hitam. Apa kalimah Bilal? Ahad. 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 Ahad, ahad, ahad. Allah yang Esa, Allah yang Esa, Allah yang Esa. Kita hujan sikit tak pergi masjid dah. Kan? Migraine sikit tuan-tuan, tak bangun subuh dah. Ni iman kita ya Allah ya Tuhan. Iman kita ya Allah ya Tuhan. Boleh faham tak? Baik, sahabat-sahabat. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktu dia duduk ahad-ahad tu tuan-tuan, okey, nak sebut, tumpah nak duduk ingat. Waktu dia duduk ahad-ahad tu sahabat-sahabat, bila duduk ahad-ahad ni, lalulah siapa dia? Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Lalu Sayyidina Abu Bakar. Dan bila Abu Bakar tengok ahad, Abu Bakar cepat-cepat jumpa tokek dia. Bila kena sebat ya Allah, bila kena sebat, jumpa tokek. Tuan-tuan, jumpa Umayyah bin Khalaf. Bila jumpa tokek Bilal, kamu nak jual tak hamba kamu ni? Tuan-tuan, Abu Bakar nak beli. Abu Bakar nak keluarkan duit ringgit dia.
Kata di Umayyah, dia ni langsung tak ada harga. Kamu nak ambil apa? Aku nak bayar dia. Dia ada harga yang mahal dalam jiwa dia. Maka Abu Bakar pun merdekakan Bilal, bayar pada tokek dia tadi. Kan? Dengan izin Allah, tokek Bilal tadi mati dalam perang Badar juga di tangan Bilal bin Rabah radhiyallahu taala anhu. Insya-Allah sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kan? Bilal pun, setelah anda melihat keabdian yang telah dianugerahkan Islam kepada keabadian yang telah dianugerahkan kepada Bilal, bahawa sebelum Islam dia tidak lebih dari seorang hamba abdi yang mengembala unta milik tuannya dengan genggaman kurma. Tanpa Islam, pastilah ia tidak akan terlepas dari kehinaan dan kezaliman perhambaan sehinggalah maut datang meranggutnya, dan setelah itu orang pun melupakannya. Baik, sahabat-sahabat betul Allah. Kalau dia duduk dalam jahiliah dengan hamba dengan kulit hitam, seorang pun tak pandang dia. Innallaha la yanzuru ila suwarikum. Allah tak pandang pada rupa paras. Walakin Allah yanzuru fi qulubikum. Allah memandang hati kita, ketakwaan kita. At-taqwa hahuna, kata Nabi. At-taqwa hahuna, at-taqwa. Takwa itu di sini, takwa itu di sini, takwa. 3 kali Nabi tepuk dada. Nabi tunjuk takwa itu di sini, takwa itu di sini, takwa itu di sini. Takwa nak duduk dalam hati, hati kena baik, hati kena jujur, hati kena ikhlas. Nabi sebut, hati kita ni takkan duduk dua serentak, kekufuran dan keimanan. Tak, dia tak jadi begitu. Mungkar, bila mungkar masuk, maksiat banyak masuk, iman tak masuk. Nak hafal Quran payah, nak buat amal payah. Tapi kalau boleh hafal Quran, banyak istighfar, insya-Allah tuan-tuan, dia akan jadi jijik dengan dosa mungkar maksiat. Amin ya Rabb, amin 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 ya Rabb, insya-Allah. Boleh. Tetapi sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar walillah. Tuan-tuan, sahabat-sahabat, ada satu lagu oleh kumpulan nasyid YouTube, kumpulan All-One, kumpulan nasyid, lagu Bilal bin Rabah. Tuan-tuan perhati lirik dia. Subhanallahil azim. Penulis lirik tu hebat. Dengan izin Allah, penulis lirik tu hebat. Apa tu? Tuan-tuan hayati lirik tu. Masya Allah. Tuan-tuan terbayang satu makhluk yang hebat, yang namanya Bilal bin Rabah, yang Nabi SAW mimpi dengan terompah dia, selipar dia, sandal dia sebelah bilik Nabi di syurga. Oh ya Rabbana lakal hamd. Kalau kita lah Nabi kata lagu tu lagu mana tuan-tuan? Nabi panggil Bilal. Nabi panggil Bilal. Ya Bilal. Ya Bilal, kata Nabi SAW. Semalam aku mimpi bunyi tapak kasut kamu sebelah bilik aku di syurga. Tuan-tuan. Apa amal kamu? Tuan-tuan, Nabi tanya, ni bukan nak maksudnya Nabi tu kurang amal pada Bilal. Ini kita kena faham. Bukanlah maksud Nabi tu kurang amal pada Bilal. Tuan-tuan, kita kena tahu satu benda. Bila setiap benda berlaku pada Rasulullah, kadang-kadang kita terfikir, apa benda tuan-tuan? Contoh, kita pernah dengar satu hadis, Nabi solat zuhur 2 rakaat. Kita pernah dengar hadis, Nabi baca Quran, terlompat satu ayat. Kita pernah dengar hadis berkenaan dengan, apa lagi tuan-tuan? Hadis-hadis ni semua datang tuan-tuan, bukanlah nak bagi tahu, kalau kita yang tak reti ni, kita yang jahil kita, tengok Nabi pun boleh terlupa ayat Quran. Kita kata begitu. Nabi pun boleh tertinggal 2 rakaat. Kita kata begitu. Boleh faham Nabi pun, apa lagi sahabat-sahabat nak sebut? Nak bagi tahunya sahabat-sahabat, benda tu semua nak cerita, sebenarnya bukan cerita kelupaan Nabi, tapi benda tu semua nak cerita hukum kalau berlaku pada kita. Itu sebenarnya. Hukum benda tu kalau berlaku pada kita.
Nabi terlupa ayat Quran. Surah. Bukan Fatihah. Surah. Boleh faham tak? Terlompat satu ayat. Sah ke tak solat kita? Sah. Pasal dia bukan rukun. Dia surah. Sunat. Nampak tak? Boleh? So kalau tu imam kita terlangkah satu ayat, janganlah duk riuh. Apa tu imam pun tak ingat ayat. Hang apa jadi tu imam kalau hang ingat sangat? Tak mau pula kan? Tu imam silap. Biasa. Dia bukan batal solat, dia bukan rukun. Surah itu sunat. Rukunnya Fatihah, Fatihah. Itu kita kena faham? Kita kena faham, insya-Allah. Boleh nah? Okey, yang kedua. Hukum kalau kita terlupa rakaat. Tambah 2 rakaat dan sujud sahwi. Tuan-tuan ingat peristiwa Masjid Qiblatain. Masjid Qiblatain. Habis ni kita berhenti untuk hari ni nah. Ada rasa ketidakselesaan kepada usus. Usus ada sikit rasa ketidakselesaan. Macam usus ada satu permintaan pula pagi ni. InsyaAllah. Nah, insyaAllah. Baik. Kita pergi ziarah Masjid Qiblatain Madinah. Yang disebut sebagai masjid 2 kiblat. Qiblatain ni 2 kiblat. Kerana bila Nabi SAW sampai di Madinah, solat awal-awal Nabi di menghadap Masjidil Aqsa, menghadap Baitul Muqaddis. Tahun kedua, barulah turun ayat 144 surah Al-Baqarah. 144 surah Al-Baqarah, Nabi menghadap ke Masjidil Haram balik. Turun ayat tu. Ni dengar ini lah. Ayat tu turun, Nabi SAW sedang solat zuhur. Allahu Akbar. Solat zuhur. Duduk tengah rakaat kedua. Dah habis rakaat kedua, turun ayat. Nabi pun pusing. Pusing menghadap belakang. Pusing menghadap belakang. Tengah solat. Kalau kita fikir logik, kenapa? Siapa gelak tu anak kata usus ada permintaan gelak dia. Kan? Allahu Akbar. Terbantu aku. Nah, insya-Allah. Macam mana terlintas ayat macam tu nak sebut. Kalau kita fikir logik, kenapa Allah tak tunggu Nabi habis solat baru turun ayat tu? Ataupun kenapa Allah tak turun ayat tu sebelum solat? Tak payahlah nak pusing kiblat. Betul? Pertama kita fikir, dah turun ayat Nabi pun terus pusing. Allah kata, aku tahu kamu tiap hari di solat mendongak ke langit. Rindu kat kampung kamu, rindu kat Kaabah. Aku tahu dalam hati kamu Muhammad. Okey, sekarang menghadaplah wajah kamu ke kiblat yang kamu suka. Baitullahil Haram. Nabi pun pusing terus. Nabi pusing terus. Maksudnya apa? Maksudnya tak batal. Jangan kita keluar pada solat. Satu. Yang kedua, tuan-tuan, kalau kita solat salah kiblat. Katalah kita pergi tempat orang. Masjid mungkin tak lah, pasal masjid ada mihrab. Mihrab itulah tanda aras kiblat. Mimbar, tanda aras kiblat. Kita pergi solat rumah orang. Rumah orang. Tumpang, kita ziarah family ke kawan lain. Masuk waktu, ataupun kita sampai dah habis waktu, kita takut. Saya nak solat dulu lah Tuan Haji. Abang, kakak, makcik, saya solat dulu lah. Lepas ni lah baru kita minum. Kan? Dia pun kata, okey, tu kiblat dia kata. Tu kiblat. Dia pun tunjuk, tu kiblat sekali tunjuk. Kita baru ambil wudu. Keluar-keluar daripada tandas, ambil wudu tadi, hilang ingatan kita. Lupa arah kiblat. Kan? Nampak tadi ditunjukkan tu, kita pun menghadap kat ni. Kita buat Allahu Akbar. Solat. Dia di dapur, siap kopi Kita solat ada 2 rakaat dah. Zuhur, contoh. Tak kisahlah berapa rakaat pun tak kisah. Duduk berdiri saja baru kiam, belum rukuk pun tak apa. Kan? Kita solat, dia pun keluar. Dia keluar, dia tengok kita salah kiblat. Dia tengok kita salah kiblat. Boleh? Tuan rumah tadi ni, Masya Allah. Allah Ustaz, anak tengah tulis soalan, dah nak habis. Tak puas lagi ni. Inilah masa nak dapatkan ilmu masjid dan surau, masih tak ada majlis ilmu. InsyaAllah esok sambung. InsyaAllah esok kita sambung. Soalan tu forward besok. Okay.
Ada permintaan daripada usus. Usus ada permintaan begini. Baik, ada nak perhabis sikit. Ini boleh lagi. Salah kiblat tadi. Kita bersolat, Allah salah kiblat. Tok Umar duduk di dapur. Bila dia siap buat keluar roti ke biskut ke air, dia tengok kita menghadap kiblat salah. Macam mana cara sahabat-sahabat? Kita pergi belakang dia, kita pegang kedua bahu dia. Kita pegang kedua bahu, kita tolak bahu dia, kita pusing, kita twist. Kita pusing. Kita ni tengah solat, kiblat yang salah, ikut dia tolak. Ikut, jangan dia tolak tu. Apa kacau aku duduk solat? Batal lah. Habis batal. Kita bercakap, kita melakukan pergerakan. Okey, ini pergerakan yang dibenarkan. So dia pusing, kita pun ikut arah. Dia pun stop. Itulah arah kiblat. Tak batal. Hukum dia mari pada inilah perpindahan kiblat tadi. Turun Nabi tengah solat Zuhur. Pasal apa? Nak bagi tahu kalau tengah solat tiba-tiba kita nampak orang tu salah kiblat, kita boleh betulkan dia. Hukum dia mari pada kisah tadi 144 Al-Baqarah insya-Allah. Itulah jadi hukum. Boleh faham? Jadi hukum. Setiap benda yang Nabi terlupa, tersilap, benda itu jadi hukum pada kita. Pasal kita lebih pada tu lagi akan lupa, lebih pada tu lagi akan silap. Understand? Yes, terbaik. Jadi insya-Allah kita akan sambung pada pagi besok. Yang baik semua datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Salah silap kalimat ilmu ana. Tuan-tuan ingat, perbanyakkan istighfar. Kita setiap hari ada dosa, ada silap dengan Allah, dengan keluarga, dengan isteri, dengan anak-anak, dengan jiran, dengan mak ayah, dengan teman-teman, dengan kawan-kawan, grup WhatsApp, Facebook, sebagainya, tuan-tuan. Perbanyakkan istighfar. Dan satu benda, tuan-tuan, kita maafkan semua orang. Jangan tunggu orang tu minta maaf. Moga-moga orang lain juga akan maafkan kita walaupun kita tak jumpa dengan dia. Walaupun kesalahan tu dah lama, dah lupa, kita harap mereka pun maafkan kita melalui mana? Melalui kita maafkan orang dengan mudah-mudah. InsyaAllah. Wallahu ta'ala. Siapa berhajat dengan madu, kapsul batu sauda, kapsul minyak zaitun dan sebagainya, boleh terus berwasap dengan ana. Nombor tadi dah ada kan? Ustaz Ismail pada nombor ana. Ustaz Ismail boleh share nombor ana kat situ nak. Siapa yang sempat tulis, okeylah, 013 20 72 749. Okey, nombor tu ada. Fadil, Tuan Yusuf, kalau nak bagi soalan, WhatsApp pun boleh. Besok kita jawab kat sini, insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Besok, tetapi kebenaran iman dan keagungan agama yang diyakini telah memberikan peluang bagi dirinya dalam kehidupan dan riwayat hidup. Suatu kedudukan tinggi pada tokoh-tokoh Islam dan orang-orang suci. Besok kita sambung kat situ. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Allahumma arina haqqan haqqa warzuqna ittiba'ah wa arina batilan batilan warzuqna tinabah. Allahumma ahsin aqibatana fi umuri kulliha wa ajina min khizyi wal adzabil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.